Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami tentang kejadian haiwan di bawah tema Sains Hayat bagi mata pelajaran Ilmu Wahyu dan Sains, kod MPU 30203. Binatang pilihan yang telah kami jadikan sebagai sumber kajian adalah anjing dan babi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa isu seperti abstrak kajian, objektif, isu semasa dan rumusan hasil daripada kajian kami ini. Di sini, saya mengambil peluang untuk memperkenalkan barisan-barisan ahli kumpulan ketiga. Kajian mengenai anjing dan juga babi mengikut perspektif Islam dan juga sains. Menurut Al-Quran, babi merupakan haiwan yang haram untuk dimakan. Allah berfirman, sesungguhnya dia hanya melarang kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging yang telah disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa yang memakannya tanpa menginginkannya, maka dia tidak akan berdosa kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dari surah Al-Baqarah ayat 173. Manakala babi mengikut fakta sains pula, dia boleh menyebabkan kerosakan hati dan sakit buah pinggang. Kajian ini telah bertepatan dengan J-Grade 2018. Selain itu, Islam melarang membela anjing tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang membela anjing untuk memburu, untuk menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurangan setiap hari sebanyak 2 qirat. Hadis Muslim, riwayat Muslim 1574. Manakala dari sudut sains pula, anjing boleh membawa kepada kemudaratan dan seterusnya boleh membawa kepada kematian. Hasil kajian mendapati bahawa kajian mengenai babi dan anjing ini tidak bercanggah dengan perspektif sains dan juga perspektif Islam. Seterusnya objektif. Objektif yang dikenal pasti dalam tugasan kami yang pertama ialah mengkaji tentang anjing dan babi mengikut perspektif Islam. Seterusnya objektif kedua ialah mengkaji tentang isu anjing dan babi mengikut perspektif sains. Objektif ketiga ialah penelitian kajian tentang isu anjing dan juga babi dari segi perspektif Islam dan juga fakta sains. Seperti yang kita ketahui, babi ini merupakan salah satu haiwan yang diharamkan dalam Islam dan telah disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Hal ini kerana babi ini memberi banyak keburukan kepada manusia dari segi kesihatan dan juga Allah telah mengharamkan makanan dan haiwan kotor kerana benda-benda yang sangat disukai oleh babi ini ialah benda-benda yang kotor dan jijik. Dan ini akan mempengaruhi tabiat dan akhlak seseorang. Perkara ini bertepatan dengan makanan yang halal dan baik akan mengalirkan darah yang baik dan juga menjadikan daging yang baik. Namun begitu, menurut fakta sains pula, Dr. Joseph Mercola, pakar kesihatan Amerika Syarikat menyebut bahawa kajian mendapati bahawa daging babi ini memberikan banyak keburukan kepada kesihatan manusia dalam berbagai peringkat. Manakala, menurut The Consumer Reports, sebanyak 69% daripada sampel-sampel daging babi yang diuji itu mengandungi bakteri yang berbahaya iaitu Yersinia elenterotica yang boleh menyebabkan pelbagai komplikasi iaitu seperti ciri-ciri dan juga boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, jelaslah bahawa kajian mengenai babi ini dari segi perspektif Islam adalah selaras dengan fakta sains iaitu babi ini memberi banyak keburukan berbanding kebaikan. Jadi, melalui kajian ini didapati bahawa anjing di dalam Islam merupakan sejenis najis mughallazah yang wajib disucikan menggunakan 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Jadi, di dalam Islam hanya menggalakkan untuk memelihara anjing ini hanya tujuan tertentu sahaja. Melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda bahawa ianya mempunyai 3 sebab sahaja. Yang pertama adalah untuk menjaga tanaman atau kebun, yang kedua untuk melindungi haiwan ternakan, dan yang terakhir adalah untuk dijadikan haiwan untuk berburu. Selain daripada sebab itu, ianya boleh mengurangkan pahala seseorang itu.
Tambahan pula terdapat hadis lain yang mengatakan jika memelihara anjing tanpa berlandaskan syarak akan menyebabkan seseorang itu terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang itu jika terdapat anjing dan patung untuk disembah. Justru hukum ini tidak sesekali bermaksud Islam memandang hina terhadap anjing, namun terdapat cara yang betul supaya kita dapat memelihara syarak-syarak yang betul. Menerusi kajian tersebut, kita dapat merumuskan bahawasanya Islam merupakan agama yang tidak bercanggah dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Al-Quran dan juga yang dikemukakan oleh ahli-ahli sains. Yang seterusnya, kita dapat mengetahui bahawasanya setiap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti mempunyai rahsia tersendiri. Oleh itu, wajarlah kepada kita untuk mengkaji dan meliti sesuatu kajian tersebut untuk membawa kepada kebenaran. Selain itu juga, penghalalan dan pengharaman bagi sesuatu sumber makanan tersebut bukan terletak pada cap muhumnya, namun terletak pada sumber apa yang digunakan semasa melakukan pemprosesan. Di samping itu juga, Islam mengharamkan peliharaan anjing yang mana tanpa mempunyai tujuan-tujuan tersendiri. Hal ini kerana secara tidak langsung perkara tersebut akan memberikan kemudaratan kepada si empunanya. Maka secara holistiknya kita boleh memberikan kesimpulan setiap haiwan mempunyai perbezaan pada penciptaannya, yakni juzuk-juzuknya. Oleh itu, terdapat sebahagian haiwan yang mana umat Islam tidak dapat menyentuhnya kerana terdapat pada diri mereka simptom-simptom yang tidak dibenarkan oleh syarak-syarak Islam.